الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Dengan rahmat kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sambung sesi pengajian hadis kitab Sunan Tirmizi kali yang ke berapa? 8. Sampai 10 kah? Nak balik mesej dah ni. Pagi ni insya-Allah kita sambung babu ma jaa fil wudu'i marratan wa marrataini wa thalathan. Bab-bab yang lepas dah kita baca, bab berasingan basuh anggota wudu 1 kali, 2 kali, 3 kali, bab berasingan. Dalam bab ni berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam basuh cuci anggota wudu hanya 1 kali, terkadang 2 kali, kadang 3 kali. Tentang itu dalam bab ni akan sebut. Jadi daripada bab-bab yang lepas kita dah pun tahu basuh cuci anggota wudu 1 kali ni wajib basuh biar rata 1 kali tu dengan 1 kali tu. Basuh 2 kali tu afdal, kira dah dapat pahala. Basuh yang ketiga tu afdalul afdal, maknanya terlebih baik ataupun terlalu banyak pahala disebabkan menepati dengan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ismail bin Musa al-Fazari qala haddatsana Syarikun an Thabit bin Abi Safiyah qala qultu li Abi Ja'farin haddatsaka Jabirun. Riwayat daripada Thabit bin Abi Safiyah, dia kata aku kata kepada Abu Ja'far, adakah Jabir menceritakan kepada engkau? Jadi dalam hadis ni, bidang ilmu hadis ni, ada satu istilah begini dalam sanad, haddatsaka, kemudian ada nama seseorang. Jadi itu dikatakan adatul muhaddisin. Adat, kebiasaan selalunya muhaddisin ada guna istilah begitu. Jadi maksudnya yang baca hadis di hadapan syekh ni, dia kata haddatsaka fulanun an fulanin. Dia kata kepada syekh, adakah si fulan daripada si fulan tu menceritakan hadis kepada engkau, dengan memarfukan sanad hadis tu, mengangkat sanad tu. Ketika tu syekhnya diam. Itu menandakan syekh membuat pengiktirafan dengan sanad yang kemuka kepada dia. Jadi itu seolah-olah syekh kata haddatsani fulanun an fulanin, sedang muridnya sedang dengar. Sama dengan tu. Jadi haddatsaka Jabirun ni daripada cara muhaddisin
Itu juga anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan wa marrataini wa thalathan. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya aku kata kepada Abu Ja'far, adakah Jabir bin Abdullah menceritakan ataupun meriwayatkan engkau berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu, terkadang basuh anggota wudu, cuci satu kali, terkadang dua kali, terkadang tiga kali. Adakah Jabir menceritakan kepada engkau? Jadi qala Abu Ja'far jawab, kata na'am, ya. Jadi maksudnya dengan itu haddatsaka Jabir, na'am tu bermakna itu dah pun ada pengakuan daripada Abu Ja'far tentang hadis ni menjadi marfu', mengangkat sanad kepada Jabir dan seterusnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, warawa Waqi'un hadzal haditha an Sabit ibn Abi Safiyata, seperti mana dalam sanad tadi Syarik riwayat daripada Sabit bin Abi Safiyah, begitu juga Waqi' bin al-Jarrah juga riwayat hadis ni daripada Sabit bin Abi Safiyah. Dia kata qultu li Abi Ja'farin. Di situ juga kegunaan istilah sama. Qultu li Abi Ja'farin haddatsaka Jabirun anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan qala na'am. Bila tanya, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam basuh cuci anggota wudu hanya satu kali, adakah begitu? Jawab, kata na'am, ya. Wa haddatsana bidzalika Hannadun wa Qutaibatu qala haddatsana Waqi'un an Sabit bin Abi Safiyah. Hannad dan Qutaibah, mereka berdua juga riwayat daripada Waqi' riwayat daripada Sabit bin Abi Safiyah. Haddatsana bidzalika, menceritakan dengan hadis itu sama. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, wa hadza asahhu min hadis Syarik, dan ini maksudnya hadis yang datang dengan sanad Waqi' an Sabit bin Abi Safiyah tu asahhu, terlebih sahih, min hadis Syarik, berbanding dengan hadis Syarik riwayat daripada Sabit bin Abi Safiyah. Jadi sekarang ni yang riwayat daripada Sabit bin Abi Safiyah ni ada dua. Satu Syarik, yang kedua Waqi'. Jadi berdasarkan keputusan Imam Tirmizi di sini, dia kata sanad Waqi' riwayat daripada Sabit bin Abi Safiyah tu terlebih sahih. Jadi di sini boleh kita terjemah terlebih sahih sebab Syarik ni dianggap rawi dhaif. Kalau dia tu tidak rawi dhaif, mungkin kita terjemah asahhu tu arjahu ataupun kurang kedhaifan, akan terjemah begitu. Jadi sekarang ni boleh kita terjemah asahhu, terlebih sahih daripada hadis Syarik. Li'annahu ay li'anna syarika, kerana Syarik tu qad ruwiya min ghairi wajhin hadha an Sabitin nahwa riwayati Waqi'.
bukan li'anna syarik, li'annahu kerana ia hadis yang dianggap terlebih sahih tadi, qad ruwiya min ghairi wajhin, diriwayatkan melalui beberapa tarik. Min ghairi wajhin bukan satu tarik, maksudnya melalui beberapa tarik. Ini maknanya ini sama dengan hadza asahu tu. Jadi sanad selain daripada syarik tu seperti mana sanad daripada Hannad, Qutaibah, semua tu riwayat daripada Waqi' belaka. Jadi mereka riwayat daripada Thabit bin Abi Safiyah, nahwa riwayat Waqi', upama riwayat Waqi' juga. Jadi li'annahu tu maksudnya Imam Tirmizi nak kemuka di situ, kenapa dia kira riwayat datang daripada Waqi' ini terlebih sahih daripada riwayat datang daripada Syarik. Sebab riwayat datang daripada Waqi' an Thabit ni datang melalui beberapa banyak tarik. Itu sebab. Wa syarikun kathirul ghalat, dan Syarik adalah banyak berlaku kesilapan. Syarik ni pada asalnya rawi siqah, setelah dia jadi qadi di Kufah, kemudian daripada tu banyak dalam riwayat-riwayat dia tu berlaku kesilapan. Itu sebab apabila bercanggah riwayat daripada Syarik dengan rawi lain, riwayat daripada rawi lain akan diberi keutamaan. Wa Thabit bin Abi Safiyah huwa Abu Hamzah as-Sumali. Thabit bin Abi Safiyah kunyah dia Abu Hamzah. Babu ma jaa fi man yatawaddau ba'da wudu'ihi marrataini wa ba'dahu thalathan. Bab datang berkenaan dengan mereka wudu, sebahagian wuduknya 2 kali, sebahagiannya 3 kali. Maksudnya sebahagian anggota wuduk basuh 2 kali dalam satu wuduk. Ada sebahagian anggota wuduk pula basuh 3 kali. Jadi tidak kata semua anggota wuduk tu basuh sekali belaka. Tidak. 2 kali semua, tak. Semua tu 3 kali, bukan. Ada basuh muka 1 kali, mungkin basuh tangan 2 kali, basuh kaki 3 kali, masah 1 kali. Ada macam tu. Bilangan basuh anggota wuduk ni campur, tidak sama semua tu. Haddatsana Muhammad bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa. Riwayat daripada Abdullah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu, faghasala wajhahu thalathan wa ghasala yadayhi marrataini wa masaha bi ra'sihi wa ghasala rijlaihi marrataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam basuh muka 3 kali, basuh 2 tangan 2 kali, masah kepala tidak sebut 2 ke 3, maknanya 1 kali, dan juga basuh kedua-dua kakinya 2 kali. Jadi maksudnya bila wuduk dengan cara sedemikian itu kiranya sah. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahihun wa qad dhukira fi ghairi hadithin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da tawadda'a ba'da wudu'ihi maratan wa ba'dahu thalathan. Dalam riwayat lain pun disebut, dalam hadis lain Nabi SAW wudu basuh sesetengah anggota wudu
hanya satu kali, dan sesetengah anggota wuduk lain basuh 3 kali. Wa qad rakhasa ba'du ahli ilmi fi dhalika. Sebahagian ulama mereka mengharuskan membuat seperti itu. Lam yarau ba'san, mereka menganggap tidak mengapa ayyatawadda ar-rajulu ba'da wudu'ihi salasan wa ba'dahu marrataini aw marratan. Mereka ulama anggap tidak mengapa, tidak menjadi masalah, tidak batal wudu, tidak kata tidak sah wudu apabila seseorang basuh cuci anggota wudu. Terkadang sesetengah tu basuh 2 kali, setengah tu basuh 3 kali, maknanya boleh, diharuskan. Ya. Hadis tadi tu. Hadis tadi tu syari tu. Yang meriwayatkan dengan lafaz tawaddu'a marratan wa marratain wa salatan. Lepas tu sanad Hanad dengan Qutaibah tu hanya marratan saja. Jadi berlaku mukhalafah situ. Mukhalafah syari dengan orang itu kira syaz. Kalau rawi dhaif tu bercanggah dengan rawi siqah yang ramai, munkar. Munkar. Kalau rawi siqah bercanggah dengan rawi siqah yang ramai itu baru kira syaz. Munkar maknanya dhaif lah. Dalam senarai hari itu jarah 7 peringkat tu, munkar tu mana? Darajat berapa? 3. Darajat 3. Jadi darajat 1 sampai 3 ni boleh lagi kan? Nak jadikan syahid ataupun mutabik boleh lagi, tak jadi masalah. باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. Bab datang menceritakan berkenaan dengan bagaimana wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya Imam Tirmizi dalam bab ni akan menceritakan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkap. Jadi satu-satu hadis di mana dalam hadis itu ada menyatakan kesemua bahagian bagi satu-satu amalan perbuatan. Hadis seperti itu dalam istilah muhaddisin dinamakan jami', hadis yang lengkap. Haddatsana Hannadun wa Qutaibatu qala haddatsana Abul Ahwasi an Abi Ishaq an Abi Hayyata qala ra'aitu Aliyan tawadda'a. Riwayat daripada Abi Hayyah, dia kata saya lihat Sayyidina Ali wudu faghasala kaffaihi hatta anqahuma. Kemudian Sayyidina Ali basuh cuci 2 telapak tangannya sehingga cuci dua-dua tu, anqa cuci. Summa madmada salasan wastanshaqa salasan, koma mulut istinshaq, masukkan air ke dalam hidung, idkhalul ma ilal anf, itu makna istinshaq. 3 kali. Wa ghasala wajhahu salasan, basuh muka 3 kali. Wa zira'aihi salasan, basuh tangan sampai lengan, itu 3 kali. Wa masaha bi ra'sihi marratan, masah kepala 1 kali. Summa ghasala qadamaihi ilal ka'baini, kemudian basuh cuci kedua-dua kakinya sampai buku lali, kedua buku lali. Summa qama, kemudian Sayyidina Ali berdiri. Fa'akhadha, kemudian dia ambil faddala tahurihi, lebihan air wuduknya. Fasyaribahu, kemudian dia minum air lebihan daripada air wuduk tu. Wa huwa qa'imun, sambil dia berdiri.
Summa qala. Setelah itu Sayyidina Ali kata, ahbabtu an uriyakum kaifa kana tahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyukai, aku perlihatkan ataupun tunjukkan kepada kamu bagaimana cara kesucian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi dalam hadis ni Sayyidina Ali dia tunjuk cara wuduk secara amali, kemudian dia bagi tahu inilah cara Rasulullah SAW wuduk. Dalam hadis ni ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat termasuk Sayyidina Ali, mereka minum air lebihan air wuduk tu sambil berdiri. Jadi daripada situ kebanyakan ulama mengambil hukum minum air lebihan air wuduk seperti itu sambil berdiri itu dikira satu amalan sunnah Rasulullah SAW dan juga dianggap mustahab. Bukan itu saja, bukan lebihan air wuduk saja, air zam-zam juga kira minum sambil berdiri itu amalan sunnah dan juga istihbab. Cuma ada sebahagian ulama seperti Allamah Ibnu Abidin, masyhur dengan nama Allamah Syami. Dia erat pandangan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdiri minum tu dia kira tidak amalan mustahab ataupun amalan sunnah, dia kira tidak sabit daripada hadis tu istihbab, hanya daripada perbuatan amalan Rasulullah SAW. Dan seperti mana tadi Sayyidina Ali, amalan Sayyidina Ali hanya dia kata sabit ibahah, harus saja. Dan dia bagi alasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air zam-zam sambil berdiri itu disebabkan ketika itu terlalu ramai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat tempat untuk duduk minum. Itu sebab terpaksa minum berdiri dan sebagainya. Jadi, dan satu lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam minum lebihan air wuduk ni itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi sahabat-sahabat dan juga umat dia nampak lebihan air wuduk ni tidak najis, nak minum pun boleh. Jadi jangan mengambil kira asbab-asbab seperti itu. Allamah Syami dia kata daripada hadis-hadis ini hanya boleh sabitkan hukum ibahah, tidak istihbab. Tapi kebanyakan ulama mereka mengambil hukum daripada hadis-hadis seperti ini hukum istihbab. Sebabnya kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam katalah benar ketika itu disebabkan terlalu ramai, tidak ada tempat nak duduk minum air zam-zam tu, apa pula sahabat-sahabat datang kemudian tu ketika mereka dalam keadaan tidak ramai pun mereka minum air zam-zam tu sambil berdiri juga. Jadi daripada situ kalaulah betul Nabi SAW minum air zam-zam sambil berdiri ini disebabkan terlalu ramai, tidak ada tempat duduk. Ketika ada tempat duduk, ketika tidak ramai, mesti sahabat-sahabat duduk minum. Tapi sahabat-sahabat terus berdiri minum juga. Jadi daripada situ ulama yang mengambil hukum sunnah mustahab ni mereka ambil hukum begitu daripada hadis-hadis tu. Jadi itu khilaf a'immah dan cara pengambilan maksud berbeza di antara ulama begitu. Qala Abu Isa wa fil babi an Uthman wa Abdullah ibn Zaid wa ibn Abbas wa Abdullah ibn Amr
والربيع وعبد الله بن أنيس وعائشة رضوان الله عليهم. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. Tuhur pertama tuhur, yang kedua tahur. Tuhur pertama wudu, tahur yang kedua ma'ul wudu. Yang beza matan hadis dalam satu riwayat laginya, apabila selesai daripada wudu, ambil lebihan air wudu tu dengan tapak tangannya, kemudian minum. Maksudnya ambil air, ada dalam bekas air itu lebih, bukan kata ambil bekas tu minum. Begitu air lebihan dalam bekas tu buh dalam tapak tangan, kemudian baru minum. Kita nak minum lebihan air macam mana? Kolam besar banyak lebih, buka pipe, kita wuduk sudah tutup, banyak lagi lebih dalam kolam tu. Macam mana nak minum? Ambil sikit lah, buka, minum. Boleh juga. Qala Abu Isa, hadis Ali rawahu Abu Ishaq al-Hamdani an Abi Hayyata wa Abdi Khairin wal Harisu عن علي وقد رواه أي روى هذا الحديث زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله. Ada lagi hadis lebih lengkap, sempurna, panjang berkenaan dengan wuduk tu. وهذا حديث حسن صحيح. قال وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة. Imam Syu'bah juga riwayat hadis ni sebenarnya datang daripada Khalid bin Alqamah. Tadi وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن القمة. Jadi ramai riwayat hadis ni daripada Khalid bin Alqamah. Jadi Imam Syu'bah ni dia riwayat juga hadis ni maksudnya hadis ni yang datang riwayat daripada Khalid bin Alqamah tu, fa akhta'a fi ismihi wa ismi abihi. Di situ dalam riwayat Syu'bah tu berlaku kesilapan nama dan nama ayah dia. Faqala, kemudian Syu'bah kata, faqala maksud di sini qala Syu'bah kata Malik bin Urfutah, maksudnya bagi rawi lain di mana mereka sebut tempat Khalid bin Alqamah tu, di situ Imam Syu'bah sebut Malik bin Urfutah an Abdi Khair. Jadi sanad di sisi Syu'bah ni, Syu'bah an Malik bin Urfutah an Abdi Khairin an Ali. Begitu. Nampak? Ramai riwayat ni macam mana? An Khalid bin Alqamah an Abdi Khair. Syu'bah riwayat ni macam mana? Syu'bah an Malik bin Urfutah an Abdi Khair an Ali. Jadi tak sama macam mana? Imam Syu'bah seorang lain, yang ramai ni lain. Yang ramai seperti
Zaidah bin Qudamah. Contoh, Zaidah bin Qudamah an Khalid bin Alqamah. Kalau Syu'bah an Malik bin Urfutah. Maknanya di tempat Khalid bin Alqamah tu tukar dengan Malik bin Urfutah. Waruya an Abi Awanata, dan diriwayatkan juga daripada Abi Awanah an Khalid bin Alqamah an Abdi Khairin an Aliyin. Imam Tirmizi dalil lagi banyaknya datang riwayat dengan Khalid bin Alqamah an Abdi Khair, bukan Malik bin Urfutah an Abdi Khair. Wa qala wa ruwiya anhu, dan diriwayatkan juga daripadanya anhu ay an Abi Awanata an Malik bin Urfutah, daripada Malik bin Urfutah, misla riwayat Syu'bah ay kama rawa Syu'bah, seperti mana Syu'bah tu riwayat. Jadi maksudnya daripada Abi Awanah ni ada dua, Khalid bin Alqamah an Abdi Khair pun ada, Malik bin Urfutah an Abdi Khair pun ada. Keputusan daripada Imam Tirmizinya was-sahihu Khalid bin Alqamah, yang betulnya Khalid bin Alqamah an Abdi Khair an Ali. Yang tu kira sanad yang betul. Jadi maksudnya Imam Syu'bah berlaku kesilapan dalam sanad tu. Imam Syu'bah ni siapa? Imam Syu'bah ni Amirul Mukminin fil hadis. Boleh jadi ke dia ni salah dalam sanad tu. Jadi berkenaan dengan itu, Hafiz Ibn Hajar kata dalam kitab dia Tahzibut Tahzib, di situ tepat di mana ada sebut terjemah berkenaan dengan Syu'bah tu, Hafiz Ibn Hajar sebut di situ Syu'bah ni siqatun sabatun fil hadis, siqah yang dipercayai, sabat yang teguh dalam bidang hadis. Wa kana yukhti'u fi asma'ir rijal, terkadang dia ni berlaku kesilapan dalam asma'ul rijal tu, rawi-rawi tu dia terkadang berlaku kesilapan. Itu pendapat daripada Hafiz Ibn Hajar. Apa kata Imam Daruqutni tentang Imam Syu'bah tu? Imam Daruqutni pula kata dalam kitab dia Al-Ilal, di situ dia katakan Syu'bah tu yukhti'u fi asma'ir rijali kathiran. Kebanyakan dia berlaku kesilapan dalam asma'ul rijal tu. Sebab apa? Litashaghulihi bihifzil mutun. Litashaghulihi, kerana dia terlalu sibuk bihifzil mutun, hafal matan-matan. Maksudnya dia utamakan hafal matan-matan hadis tu. Sanad ni dia kurang sikit ambil berat. Jadi disebabkan itu kadang-kadang Imam Syu'bah ni berlaku kesilapan dalam sanad tu. Tertukar nama rawi dan sebagainya, itu biasanya berlaku daripada Imam Syu'bah tu. Jadi kalau ramai riwayat asma'ul rijal tu, bila dah bercanggah dengan Imam Syu'bah, maksudnya di situ kena utamakan yang ramai punya, tinggalkan Imam Syu'bah, sebab memang kebiasaan dia begitu. Gana? Bukan tulisan ni, nama tu terus. Kalau tulisan Khalid jadi Halid ke, itu lain kan. Ni terus tukar nama dia, nama ayah dia terus tukar. Kalau Hazim jadi Harim,
tukar titik. Titik ya. Itu ada kan? Itu lain. Babu ma jaa fi an-nadhi ba'da al-wudu'. Bab datang menceritakan berkenaan dengan nadah. Nadah mana? Ranjiskan air setelah wudu. Setelah selesai wudu, ranjiskan air. Ranjis mana? Kat hidung ke, kat telinga ke? Ranjis mana? Ranjis di atas kemaluan, atas kain. Ada air basah di tangan, ranjis. Apa hikmah dia nanti kita akan baca. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الرجي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril datang di sisi saya. Faqala ya Muhammad, Jibril kata, wahai Muhammad, idza tawadda'ta fantadih. Apabila engkau dah selesai wudu, hendaklah kau ranjiskan air. Jadi fantadih daripada nadah. Nadah ni maksud dia, intidah ni ada 3 makna di sisi muhaddisin. Pertama, intidah, nadah maksud dia istinja bil ma'. Kalau istinja bil ma' maksudnya idza tawadda'ta fantadih. Idza tawadda'ta akan diambil maksud idza aradtal wudu'a. Apabila anda hendak wudu, hendaklah selesaikan istinja bil ma'. Maknanya setelah selesai istinja bil ma', dah istibra' ketika itu wudu. Itu akan jadi maksud begitu. Dan satu lagi intidah, maksud dia mengalirkan air lebihan wudu di atas dahi. Itu juga ada sabit daripada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, apabila sudah wudu ada lebihan air sedikit tu mengalirkan di atas dahi. Itu satu maksud. Yang ketiga, maksud yang diambil oleh kebanyakan ulama, jumhur ulama, iaitu al-intidah, maksud dia ar-rasyu 'ala al-faraji ba'da al-wudu. Ranjiskan air di atas kemaluan selepas wudu. Setelah selesai wudu tu, ada air di tangan tu, ambil air lebihan daripada wudu tu, kemudian ranjiskan di atas kemaluan. Tujuannya nak mengelak daripada waswasah. Kalaulah sudah wudu, dah ranjiskan air begitu, dia tidak akan timbul waswasah. Waswasah macam mana? Kalau tidak, mungkin ada mercik air di kain ke, kita akan ingat air kecing tidak istibrak, basah di situ dan sebagainya, boleh jadi waswasah. Jadi bila ada ranjis air, jadi air kita melihat ni air daripada yang kita ranjis tu. Jadi hilang waswasah dengan cara tu. Jadi apa hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar supaya kita minum air lebihan daripada air wudu. Minum satu,
itu masukkan air itu dalam mulut kita. Yang satu lagi ranjiskan air, lebihan air wuduk ke atas kemaluan. Jadi ulama muhaddisin bagi tahu di situ ada hikmah. Jadi asal maksud tujuan utama ambil air sembahyang ni untuk dapatkan taharah. Jadi biasanya punca manusia berlaku dosa ni selalunya banyak daripada mulut, saluran mulut, cakap bohong, apa ada macam-macam, mudah berlaku dosa berbanding dengan anggota wuduk lain. Dan yang kedua, kemaluan, boleh berlaku perkara-perkara yang diharamkan. Jadi bila minum air wuduk tu masuk dalam perut, jadi perut ni macam-macam makanan masuk, daripada situ timbul syahwat, keinginan macam-macam. Jadi bila masuk air wuduk akan dipadamkan syahwat yang ada dalam perut tu. Dan bila ranjiskan air wuduk, air lebihan wuduk di atas kemaluan, daripada situ akan dapat hindarkan dosa-dosa yang boleh berlaku daripada kemaluan tu. Jadi ini satu cara untuk menutupkan dosa-dosa boleh berlaku daripada mulut dan kemaluan, memadamkan keinginan nafsu melalui minum air lebihan wuduk dan juga ranjiskan air ke atas kemaluan tu. Itulah hikmah daripada amalan Rasulullah SAW ajar kepada kita tu. Qala Abu Isa hadha hadithun gharibun qala wa sami'tu Muhammadan yaqulu Al-Hasan ibn Ali al-Hashimi munkarul hadis. Imam Tirmizi kata inilah hadis gharib, dan juga Imam Tirmizi kata saya dengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari kata Hasan bin Ali al-Hashimi itu munkarul hadis. Orang ingkar hadis kah? Munkarul hadis. Orang ingkar hadis kah? Macam mana? Hadis munkar. Jangan terjemah pula. Orang ingkar hadis. Ini satu istilah khusus Imam Bukhari. Yang kata munkarul hadis ni siapa? Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari. Imam Bukhari bila dia nak kata seseorang rawi ni dhaif, biasanya dia kata begitu, munkarul hadis. Maknanya riwayat daripada Hasan bin Ali al-Hashimi itu hadis munkar. Munkar apa mana? Mukhalafatud dha'ifi lis-siqat. Itu ringkas. Mukhalafatud dha'ifi lis-siqat. Maksudnya riwayat daripada rawi dhaif itu bercanggah dengan riwayat daripada rawi siqah yang ramai. Qala wa fil babi an Abil Hakam ibn Sufyan wa Ibn Abbas wa Zaid ibn Harisata wa Abi Sa'id al-Khudri wa qala ba'duhum Sufyan ibn al-Hakam aw al-Hakam ibn Sufyan wa ba'duhum ay ba'dur ruwat. Sebahagian rawi-rawi kata Sufyan bin Hakam, sebahagian yang lain pula kata Hakam bin Sufyan. Jadi terbalik nama tu situ. Wa tarabu ay wa ikhtalafu, berlaku khilaf fi hadzal hadis ay fi isnad hadzal hadis. Dalam sanad hadis ni berlaku khilaf. Lewat sampai saya pula ini mau balik cepat. Dah bagi tahu Haji tadi,
11.30 nak balik. Ada kerja mustahak sikit. Nanti minggu depan biasalah 12.30 balik insya-Allah. Sekarang dah berapa dah? 11.30 dah. Oh. Logat nak balik. Babu ma jaa fi isbaghil wudu'i. Ha? Hadis tu mungkar. Bapa hadis tu mungkar. Gana-gana? Hadis tu mungkar kan? Bapa hadis tu mungkar. Dia tak kata apa? Adakah sebab dia meriwayatkan hadis dengan lafzi sedangkan orang lain meriwayatkan dengan fi'li? Bagaimana? Biasanya rawi dhaif bercanggah dengan rawi siqah ni, kadang-kadang percanggahan dia, ikhtilaf dia berlaku dalam sanad. Kadang-kadang berlaku dalam matan. Di situlah. Jadi di sini berlaku dalam matan ataupun sanad itu tak dapat penjelasan dia. Biasanya begitulah. Secara umumnya dia akan ada ikhtilaf tu dalam sanad ataupun matan. Itu kita kena cari lagi lah penjelasan lebih lanjut. Jadi apa yang berlaku di sini, rawi dhaif tu khilaf, mukhalafah dengan rawi siqah yang ramai itu, sama ada dalam sanad ataupun matan. Itu kena cari lagi. Di sini tidak ada penjelasan dia. Cuma setakat tu kita boleh nampak ada khilaf. Sebab tu kira mungkar hadis tu. Babu ma jaa fi isbaghil wudu'. Isbagh maksudnya ikmal, sempurnakan. Itmam, ikmal. Bab berkenaan dengan menyempurnakan wudu'. Menyempurnakan wudu' maksudnya menjaga semua amalan wajib, sunan, adab dan juga mustahabat. Tak tinggal. Buat belaka. Bukan kata buat 4, 5. Kalau Syafi'i 5 lah. Basuh muka, basuh tangan sampai siku, masah, ikut tertib. Tidak bercanggah tertib tu. Lepas tu basuh kaki. Sah ke tak? Sah. Itu bukan isbaghul wudu'. Isbaghul wudu' ni mula daripada nak wudu' tu. Apa amalan sunnah, baca bismillah, apa semua ada satu persatu. Cara wudu' pada mula sampai sudah bawa semua tu. Amalan wajib dalam wudu', amalan sunnah, adab, mustahab, semua tu buat belaka bagi sempurna. Itu maksud isbaghul wudu'. Dia buat pula dalam keadaan macam mana pun, susah macam mana pun, dia tak tinggal, buat juga. Itu kita akan faham daripada matan hadis tu. Haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Ismail bin Ja'far 'an al-Ala ibn Abd al-Rahman 'an abihi 'an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya?" Tidakkah aku tunjukkan kepada kamu terhadap perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala hapuskan dengan amalan tu? Tidakkah aku tunjuk kepada kamu kepada ataupun di atas amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala hapuskan melalui amalan tu dosa-dosa. Khataya jama' khati'ah. Dosa apa? Dosa kecil. Wa yarfa'u bihi darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darajat-darajat melalui amalan itu. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat-sahabat jawab kata bahkan ya Rasulullah, maksudnya sahabat minta Rasulullah SAW bagi tahu. Jadi di sini
tidak jawab dengan na'am. Kalau tanya hal adullukum ala ma yamhullah, istifham biasa akan jawab dengan na'am. Jadi ini soalan bentuk nafi istifham. Ketika tu akan jawab dengan bala. Itu cara kaedah dia. Alastu bi rabbikum, jawab dengan na'am ke bala? Bala. Alastu apa? Nafi istifham. Ala sama nafi istifham. Itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi tahu pada sahabat-sahabat amalan tu, isbaghul wudu'i 'alal makarih, sempurnakan wudu' di atas keadaan yang tidak diingini. Keadaan yang tidak diingini ini maksudnya cuaca terlalu sejuk. Mau sentuh air pun tak mau. Sejuk sangat. Di Mesir berlaku. Sejuk sangat. Tak ada air pula. Kalau kena beli pula, akan mahal kan? Jadi, kita ambil dua keadaan tu. Satu, terlalu sejuk, kita tak mau sangat sentuh air tu. Kalau boleh nak tayamum lah. Tapi air ada. Tak boleh nak tayamum, terpaksa wuduk. Macam mana kita nak wuduk ketika tu? Basuh muka satu kali. Sah juga kan? Cepat-cepat basuh muka satu kali biar rata. Basuh tangan satu kali masah. Basuh kaki satu kali. Sahkah tidak? Sah. Itu tidak ikmalul wudu', tidak isbaghul wudu'. Jadi alal makarih, dalam keadaan yang tidak diingini, maknanya terlalu sejuk, kita tidak ingin nak sempurnakan wudu'. Walaupun begitu, kita sempurnakan wudu' juga. Daripada mula sampai sudah ada amalan wajib, sunan, adab, mustahab, semua tu kita buat. Tahan, sejuk pun sejuk, kita buat juga. Itu maknanya dosa diampun, darajat dalam syurga akan naik. Satu lagi, air putus. Misalnya air putus. Air putus cari tak jumpa. Ada dekat orang, minta tak bagi, minta beli boleh, tapi dia nak jual harga mahal. Tak padan, tapi kita sanggup juga, beli juga. Itu maknanya makarih jugalah. Kita wuduk juga, kemudian wuduk pula dengan sempurna. Itu panggil isbaghul wudu' alal makarih. Wa kasratul khuta ilal masajidi, banyak melangkah ke masjid. Maknanya setiap waktu pergi semayang berjemaah di masjid, itu dapat ampun dosa. Setiap satu langkah dapat satu pahala, diampun satu dosa, dapat naik satu darajat dalam syurga. Wa intizar salati ba'da salat, dan menunggu semayang selepas semayang. Kalau tunggu lepas subuh nak semayang zuhur, tak kerjalah. Sudah semayang zuhur, tunggu pula nak semayang asar, tak terbit masjid. Maksud di sini tidak begitu teruk. Maknanya kita sudah semayang, boleh kita nak buat apa-apa kerja, tapi hati sentiasa ingat nak pergi semayang pula, nak semayang pula. Sudah semayang subuh, hati kita dah ingat lagi, tak lama nak semayang zuhur. Walaupun kita sibuk kerja, bila dah hampir waktu semayang zuhur tu, kita dah hentikan kerja-kerja, walaupun mustahak macam mana pun, kita berhenti kerja, siap untuk semayang zuhur. Begitu juga seterusnya. Jadi itu maksudnya, selepas daripada dah keluar daripada masjid, dah selesai semayang, hati masih ingat lagi nak balik pergi ke masjid nak semayang pula. Itu maksud intizarus salat ba'das salat. Fadzalikumur ribat, maka itulah
sekalian tambatan bagi kamu. Wa haddatsana Qutaibah قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه أي نحو الحديث المتقدم أو بمعناه. سمعنا لفظ بeza itu نحوه. وقال قتيبة في حديثه وذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات. Nabi SAW bersabda kalimah ni fadzalikumur ribat ni 3 kali. Nahwahu situ maksudnya hadis itu sama makna lah. Hadis semakna dengan hadis atas tadi. Sanad sama lah. Lafaz hadis beza. Sanad pada sanad. Sanad mungkin sama, ada juga sanad lain. Tak, dia sama pada Muhammad bin Al-Ala tu ala atas sama lah kalau Abdul Rahman anak abinya anak abinya. Maulana. Kenapa dikatakan al-ribat Maulana? Terlalu agak soal. Tak ada yang cerita. Orang nak cerita dah ribat tu. Ni soal pula. Ribat, bukan ribat tarim. Ribat ni maksud dia asal menjaga sempadan. Itu maksud sebenar. Jadi di sini dalam hadis fadzalikumur ribat, itulah bagi kamu bagaikan ribat. Itulah amalan-amalan tu. Amalan-amalan yang dah sebut tadi, isbagul wudu' alal makarih, kasratul khuta ilal masajid, intizarus salat ba'da salat, amalan-amalan tu bagi kamu merupakan ribat. Ribat ni menjaga sempadan. Menjaga sempadan maksudnya itu adalah satu perbuatan yang begitu berat. Jaga sempadan mudahkah? Bukan mudah. Jadi begitu juga amalan-amalan tadi banding dengan ribat ni, maknanya 3 amalan tu pun bukan mudah. Nak buat ni berat. Dalam keadaan makarih, nak wuduk sempurna, ulang alih 5 kali hari-hari, tak tinggal sekali pun, agak payah juga. Kalau duduk dalam madrasah tu lain lah. Tidak waktu masjid pun duduk kat atas masjid. Itu lain cerita. Orang duduk rumah nak pergi masjid, subuh kadang-kadang terlena, tengah hari panas sangat, asar tu sibuk kerja, tengah duduk simpan kedai, maghrib pula tak siap mandi lagi, isya tu berat, perut letih, sembahyang rumah lah, mau tidur selalu. Jadi banyak masalah. Itu berat juga, supaya jaga sempadan. Boleh? Jadi bagi Nabi buat umpama'ah lah. Umpama'ah. Maknanya 3 amalan tu berat. Walaupun berat macam mana pun kena buat sebab pahala dia banyak. Mungkin jaga sempadan, kerja dia berat tapi mungkin habuan dia banyak. Qala Abu Isa wa fil babi an Ali wa Abdullah ibn Amr wa ibn Abbas wa Abidah wa yuqalu Ubaidah ibn Amr wa Aisyah wa Abdurrahman ibn Aish al-Hadrami wa Anas. Qala Abu Isa wa hadis Abi Hurairah fi hadzal bab hadithun hasanun sahihun wal Ala ibn Abdurrahman huwa ibn Yaqub al-Juhani al-Huraqi wa huwa thiqatun 'inda ahli al-hadis.
Babu ma jaa fil mindili ba'dal wudu. Mindil, kain sapu tangan, kain lap. Sudah wudu nak lap, sedia kain lap. Mindil ba'dal wudu, maksudnya sudah wudu, lap air wudu dengan kain lap tu. Haddatsana Sufyan bin Waki' ibn al-Jarrah قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة. Riwayat daripada Aisyah. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai lam li Rasulillah, al-lamu litamlik. Nabi SAW memiliki khirqah. Khirqatun maksudnya secari kain, yunashifu biha, mengisapkan dengannya, kesap dengannya, dengan khirqah tu ba'dal wudu, selepas daripada wudu tu. Jadi disebabkan dah ada amalan Rasulullah SAW begitu, amalan lap air wudu itu mubah, harus di sisi Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, dan mustahab di sisi Ahnaf. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Rishdin bin Sa'd عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. Riwayat daripada Muaz bin Jabal, dia kata saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai wudu, dia masah mukanya, sapu muka dia dengan hujung kainnya. Jadi hadis ini juga dalil berkenaan dengan jawazut tanshif ba'dal wudu. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ضعيف. حديثني سند ضعيف. ورشدين بن سعد هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي دواني يضعفان في الحديث. Ditadhaifkan dalam hadis, maksudnya dua orang rawi dhaif ada dalam sanad. قال أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم. Hadis Aisyah tidak berdiri, duduklah gitu. Laisa bil qaim ay laisa bil qawi ay dhaifun. Banyak ay lah. Laisa bil qaim maksudnya laisa bil qawiyin, maknanya dhaif. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. Tidak ada yang sahih satu pun dalam bab ni daripada Nabi SAW. Apa makna? Dhaif belaka kah? Tidak sahih. Hasan ada lagi, cuma Hussein tak ada. Hasan ada, bukan dhaif belaka lah. Jadi setengah, kalau jumpa ayat jumlah macam ni, dia kata, Imam Tirmizi kata tidak ada satu pun sahih dalam bab ni, semua dhaif belaka, dia tambah pula. Muhaddisin tambah juga. Muhaddisin kata apa? Maksudnya tidak dhaif belaka, masih ada lagi hasan. Nak lagu tu lah. Jangan nak suruh jadi dhaif belaka, bila jadi dhaif jadi kan palsu pula. Berat belaka ni. وقد رخص قوم من أهل العلم
min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum fit tamadduli nulis fit tamanduli ba'da al-wudu. Kumpulan ulama dari kalangan sahabat Nabi tabi'i, mereka haruskan lap selepas wudu. Waman karihahu, ada juga yang menganggap makruh, maknanya tidak setuju lap selepas daripada wudu. Maksudnya sudah ambil air semayang, biarkan begitu, jangan sapu air itu. Innama karihahu, hanya mereka tidak setuju tansyiff tu min qibali annahu qala, dari sudut ada dikatakan innal wudu'a yuzanu, innal wudu'a sesungguhnya air wudu sebagaimana kita guna tu ditimbang, disukat, kemudian akan diberi pahala. Itu pandangan sesetengah mereka kata begitu. Wa ruwiya dhalika an Sa'id ibn al-Musayyib wa Zuhri, jadi riwayat seperti itu datang daripada Sa'id bin Musayyib dan juga Zuhri. Jadi ulama yang kata boleh lap, harus, mereka jawab, kalaulah terima betul innal wudu'a yuzanu, jadi yang ditimbang itu adalah air wudu yang dah guna tu, bukan air wudu yang masih lekat lagi di atas anggota wudu tu. Jadi tak perlulah nak simpan air lekat di anggota wudu tu. Kalau tak lap pun, mereka kata tak lama dia akan kering sendiri. Jadi supalah kering juga, sama ada lap ataupun tidak lap, akan kering juga. Jadi ini hujah daripada mereka yang kata boleh lap. Jadi yang timbang katanya, timbang yang mana? Air wudu yang guna tu, dah guna tu, bukan air wudu masih baki di atas anggota wudu tu. Guna dah pun ngalih habis dah. وروى حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يزان. Jadi masukkan sanad bagi wudu yuzanu tu. Babun fima yuqalu ba'dal wudu. Kiranya ucapan innal wudu yuzanu ni kata-kata Az-Zuhri lah. Kata-kata riwayat daripada Zuhri, Sa'id bin Musayyib dua tu. Bukan kalam Rasulullah. Situ ada khilaf. Ya. Ada lagi air wudu ni nurun yaumal qiyamah lianna al-ma'a yusabbihu ma dama ala a'dha'il wudu. Ada lagi banyak pendapat begitu. Babun fima yuqalu ba'dal wudu. Bab berkenaan dengan doa dibaca selepas wudu. حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس
إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Umar bin Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a." Sesiapa wudu kemudian elokkan wudu, indahkan wudu. Ahsanal wudu maksudnya akmalal wudu, sempurnakan wudu. Seperti tadilah, sempurnakan wudu, menjaga amalan wajib, sunan, adab, mustahabat dalam wudu itu panggil ahsanal wudu. Summa qala, kemudian dia ucap, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah, dibuka baginya 8 pintu syurga. Yadkhulu min ayyiha sya', dia tu boleh masuk daripada pintu yang mana dia menghendaki. Jadi daripada hadis ni sabitlah baca doa selepas daripada wudu. Dalam riwayat Nasa'i lain doa, di situ sebut Allahumma ighfirli zambi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi, ada begitu. Itu riwayat Nasa'i. Dan dalam riwayat Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, di situ pula subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wahdahu la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik, ada pula begitu. Jadi bacalah mana-mana doa kita nak baca ataupun rajin nak baca semua sekali pun tidak ada apa-apa halangan di situ. Jadi doa yang ada hak kita baca dalam hadis dan dalam riwayat Nasa'i dan riwayat Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, 3 tu itu ada sabit dengan hadis. Selain daripada tu, contohnya ada juga kita pernah tahu setiap anggota wuduk kita basuh ni ada doa-doa, basuh muka ada doa pula, tangan ada doa. Jadi itu tidak ada sabit dengan hadis. Cuma itu ulama muhaddisin kata hadza min da'bis salihin. Ini tariqah, satu cara daripada salihin. Salihin sentiasa mereka ni mengingati Allah, sentiasa mereka doa di sisi Allah. Jadi sambil-sambil dia basuh muka, dia teringat nak minta ampun dosa, dia baca pula doa. Baca mungkin dia baca walaupun tidak sabit itu dengan sendiri. Jadi bila mereka dah amal begitu, kemungkinan besar murid-murid dia pula ikut tanda tu dia nampak baca begitu, ikut baca. Jadi daripada situ jadi satu tradisi daripada salihin, baca doa-doa tu. Jadi walaupun tidak sabit dengan hadis, tidak juga dinafikan. Kalau nak baca pun tidak menjadi masalah, boleh baca. Kalau nak tak tidak sabit dalam hadis bid'ah, tu tak boleh baca lah. Kalau kira begitu jangan baca, senang. Kalau tak kira situ nak baca, minta bis salihin nak baca, baca. Tak perlu duk gocah situ bid'ah lah ke apa. Jadi dalam doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin ni, doa tu sebagai pengambilan daripada ayat Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi
taubah ni taharatul batin, bersih daripada dosa-dosa dalam batin. Wuduk ni taharatul zahir, tahara zahir anil ahdas, hadas-hadas yang menjadi penghalang untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sembahyang, baca Quran dan sebagainya. Jadi kedua-duanya perlu. Itu sebab minta di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada golongan tawabin dan juga mutatahhirin. Baca qala Abu Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Isa wa fil babi an Anas wa Uqbah ibn Amir. قال أبو عيسى حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. قال وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر. وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب كبير شيء. قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. Abu Idris Al-Khawlani, dia riwayat daripada Sayyidina Umar. Itu katanya tidak ada sama dia. Nabi Idris Al-Khawlani wa Abi Usman, dua tu kan riwayat daripada Umar. Jadi Abu Idris Al-Khawlani riwayat daripada Umar tu. Di situ Imam Muhammad mana? Qala Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari kata Abu Idris tidak ada sama satu riwayat pun daripada Umar. Dan pula Zaid bin Hubab mengadakan perselisihan dalam hadis ni. Dia kata Abdullah bin Salih dan lain-lain riwayat daripada Muawiyah bin Salih an Rabi'ah an Nabi Idris an Uqbah bin Amir. Tengok di situ Abu Idris Khawlani bukan riwayat daripada Umar, riwayat daripada Uqbah bin Amir. Uqbah tu baru riwayat daripada Amir. Nampak? Batu daripada Rabi'ah juga hak Abu Usman tu. Sebab riwayat daripada Umar ni dua kan? Abu Idris dengan Abu Usman. Abu Idris sebenarnya riwayat daripada Uqbah. Uqbah riwayat daripada Umar. Rabi'ah riwayat daripada Abu Usman tu sebenarnya daripada Jubair bin Nufair daripada Umar. Maknanya dua-dua tidak ada sama. Ada wasitah di antara Abu Idris dan Umar dan juga Abu Usman dan Umar. Jadi itu daripada Zaid bin Hubab begitu. Daripada Umar tu maksudnya sanad terputus. Dua tu tidak ada sama daripada Sayyidina Umar. Sebab tu wa hadza hadithun fi isnadihi tirabun. Dan inilah sebuah hadis pada sanadnya ada ikhtilaf. Ikhtilaf itulah dua tu riwayat daripada Umar sebenarnya tidak ada sama. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. باب في الوضوء بالمد. Bab berkenaan dengan wuduk dengan satu mud, gantang ke cupak. Ya. Mud ni cupak, sa' ni gantang. Wuduk dengan satu cupak air. Mandi dengan satu gantang air. Satu gantang air ni
mengikut kiraan daripada ulama ada lebih kurang 2.7 kg. Satu sak 2.7 kg. Cuba kita bayang minyak 1 kilo, ya, banyak mana dalam tu? 1 kg supek minyak 2.7 ni banyak 2 bungkus setengah lebih sikit lah. Banyak tu air nak mandi. Boleh mandi junub pula, rambut pula banyak. Rasulullah SAW rambut lebat. Jadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia wuduk dengan 1 cupah air. Kalau 1 cupah air kita separuh wuduk, tak selesai wuduk habis dah air. Baca dulu. Haddatsana قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث سفينة حديث حسن صحيح، وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر، وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع. Riwayat daripada Safinah lelaki. Jangan wanita pula. Safinah maula Rasulillah. Dia tu lelaki. Dia boleh angkut banyak barang, letak atas belakang dia, boleh berjalan jauh. Jadi orang pun panggil dia kapal pengangkut barang, Safinah. Itulah lekat nama dia Safinah. Kunyah dia Abu Abdurrahman, nama dia sebenar Mahran. Faluqiba Safinah liqaunihi hamala syai'an kabira fis safar. Itu sebab. Safinah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya wuduk dengan 1 cupah air dan mandi dengan 1 gantang air. Dan di sisi fuqaha ittifaq, tidak ada sukatan tertentu untuk wuduk dan juga mandi. Tidak ada miqdar syar'i, sukatan mengikut syarak ni banyak tu banyak ni, itu tidak ada sepakat ittifaq di sisi semua fuqaha. Maksudnya tidak ada penentuan begitu. Yang pentingnya wuduk ataupun mandi harus guna sebanyak mana perlu tanpa ada membazir di situ. Jangan israf. Itu yang perlu jaga. Dan yang sebut dalam hadis ni itu kebiasaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memang mampu boleh wuduk dengan 1 cupah air dan boleh mandi dengan 1 gantang air. Walaupun dia ni rambut dia lebat, janggut dia pun lebat, itu pun boleh mandi. Kalau kita tak mampu nak mandi dengan sebanyak tu, maknanya kita boleh ambil sebanyak mana cukup untuk kita, janji tidak israf di situ. Wahakadha ra'a ba'du ahli ilmi, pandangan daripada sebagian ulama pun begitu. Sebaik-baiknya wuduk dengan mandi dengan 1 gantang air. Maksudnya
dengan cara menentukan sukatan. Itu terbaik. Waqala Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. 3 imam ni kata, laisa makna hadzal hadis ala tawqit. Maksud hadis ni bukan tawqit. Tawqit maksud di sini ai tahdid, menentukan sukatan, bukan membataskan waktu. Kalau membataskan waktu dengan mandi dengan satu gantang tu mandi satu gantang 5 minit siap, gitu. Jadi gitulah batas waktu. Maksud di sini tauqid, maksudnya ai tahdid, menentukan sukatan air tu. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, 3 imam kata maksud hadis ni bukan nak sukat air, annahu la yajuzu aksaru minhu. Maksud hadis ni nak sukat air lebih daripada sukatan air tu tidak harus, wala aqalla minhu, tak boleh kurang daripada sukatan tu. Maksudnya nak lebih daripada 1 cupak 1 gantang tak boleh, nak kurang daripada 1 cupak 1 gantang tak boleh. Ketika wuduk dan mandi tu tidak maksud begitu. Wa huwa qadru ma yakfi, yang maksud sebenarnya kadar, sukatan yang mencukupi. Sebagaimana cukup ambil wuduk, mandi air dengan air sebanyak tu. Yang pentingnya tidak israf. Itu saja. Babu ma jaa fi karahiyatil israfi fil wudu'i bil ma'a. Mai selalu nak so jaga daripada israf tu. Karahiyah, tidak digalakkan israf, air, membazirkan air ketika wudu. Haddatsana, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Dawud al-Qayalisi qala haddatsana Kharijah bin Mus'ab an Yunus bin Ubaid an al-Hasan an Utayyin ibn Damrata as-Sa'di an Ubay ibn Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna lil wudu'i shaytanan yuqalu lahu al-walahan fattaqu waswasal ma'i. Qala wa fil babi an Abdullah ibn Amr. Riwayat daripada Ubay ibn Ka'ab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lil wudu'i syaitanan, sesungguhnya ditugaskan untuk mengganggu dalam wudu akan satu syaitan. Maknanya satu syaitan, nak kata apa? Satu orang kau, satu ekor kau, syaitan tu seekor juga. Sebab syaitan kira tak baik. Seekor syaitan gitu. Jadi dikhususkan syaitan untuk adakan waswasah ketika wudu. Yuqalu lahu, nama dia walahan. Oh, nama dia syaitan tu. Nama dia walahan. Jadi syaitan akan masukkan waswasah. Waswasah macam mana? Kita dah basuh anggota wudu, dia akan masukkan waswasah. Mungkin air tak sampai lagi ke situ, ambil air pula, jiru pula di situ. Lepas tu mikir pula tak rata lagi, ambil lagi air, basuh lagi. Jadi maknanya syaitan akan masukkan waswasah supaya kita guna air lebih daripada yang patut. Jadi membazir. Barulah jadi apa? Bila membazir jadi apa? Ikhwan dia lah. Innal mubazzirina apa? Dia nak jadi saudara dia. Dia nak suruh jadi saudara dia. Dia akan usaha supaya orang wuduk ni jadi waswasah. Kemudian dengan waswasah itulah dia akan guna air banyak. Bila bazir,
baru jadi saudara dia. Dia nak situ kot. Fattaqu wiswasal ma'i, maka hendaklah kamu mengelak daripada waswasah air itu. Maksud gitulah, bila jadi waswasah dia akan guna air lebihan, lebih daripada yang patut guna tu. Jadi dia akan masukkan waswasah sama ada air dah sampai kepada anggota wuduk dengan betul ataupun tidak. Lepas tu dah basuh satu kali ke dua kali, air sedang wuduk ni sama ada bersih ataupun najis. Tengah ada wuduk dia mikir pula air ni sampai 2 kullah ke tidak. Macam-macam waswasah. Baca qala وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث لأن لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة وقد روي أسنده maksudnya rawahu marfu'an. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه ابن المبارك. عند أصحابنا أي عند أهل الحديث. Dalam Sunan Tirmizi mana-mana pun kita jumpa ashabina, ahlul hadis, ashabul hadis. وضعفه ابن المبارك. باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة. Bab datang berkenaan dengan wuduk bagi setiap semayang. Setiap kali nak semayang wajib wuduk. Itu. Baca dulu sanad. Haddatsana وبه إليه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. Riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu bagi setiap kali sembahyang. Tahiran atau ghaira tahirin. Sama ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tahir ada wudu ataupun tidak tahir tidak wudu. Ada wudu pun wudu juga. Tidak wudu tu wudu biasalah. Wudu alal wudu pun Nabi SAW lakukan juga. Sebab apa? Sebab pada ibtida Islam, peringkat awal Islam, wudu likulli salat ni wajib di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mansukh hukum tu. Jadi riwayat ni yang menyatakan amalan Rasulullah SAW wudu bagi setiap kali sembahyang ni boleh jadi waqiah ni pada masa tu. Maknanya sebelum mansukh. Wajibnya bagi Rasulullah SAW wudu likulli salat tu. Kalaulah selepas daripada dah mansukh, kata Nabi SAW wuduk juga, itu mahmulun alal istihbab, kira mustahab. Qala qultu li Anasin, Humaid kata, aku tanya kepada Anas, fa kaifa kuntum tasna'una antum, bagaimana kamu lakukan sekarang ni? Adakah kamu setiap waktu nak semayang tu wudu juga? Bila tanya, qala Anas jawab kata, kunna natawadda'u wudu'an wahidan. Kami hanya wudu satu wudu. Maksudnya dengan satu wudu tu kami semayang beberapa banyak semayang. Ada wudu maghrib,
dengan wudu maghrib tu sembahyang juga isyak, begitu. Jadi masyhur kisah Imam Abu Hanifah dengan wudu isyak tu dia sembahyang subuh. Berapa lama? 40 tahun. Kalau kita boleh 40 hari, tawalidah. 40 tahun. Maknanya malam tak tidur, buat amal ibadat, istinbat ahkam adalah kerja-kerja dia. Siang hari qailulah sekejap. Cukup Allah bagi tenaga kepada mereka. Makan sikit. Imam Nawawi makan banyak mana? 2-3 hari baru makan satu suap. Senang. Tak makan banyak, tak banyak berak, tak kena banyak masuk tandas, banyak jimat masa. Kita habis masa dengan makan, masuk tandas. Tak sempat nak buat hal lain. Jadi begitulah masa bagi mereka ni berkat. Sebab tu Imam Nawawi hidup berapa lama? 45 tahun. Setengah kata 40 tahun. Dalam masa singkat tu dapat buat banyak kebaikan. Kan? Itu maknanya keberkatan masa bagi mereka. Jadi Imam Abu Hanifah pun begitulah. Dengan wudu isyak tu boleh sembahyang subuh selama 40 tahun. Ni cerita maudhu'. Ya. Kalau tak suka maudhu' selalulah. Biasa kan? Hadis pun boleh jadi maudhu'. Apa lagi cerita Imam Abu Hanifah? Palsu ini. Begitu. Jangan nak palsu belaka. Tidak logik. Tidak logik. Palsu. Jadi, kena tanya balik. Nak kira logik tak logik ni, akal engkau ni setara mana? Al-aqlus salim kah? Ataupun akal ghair salim? Akal engkau ni setara mana? Nak kira logik tak logik ni, kita wajib bergantung kepada akal engkau ke? Tanya balik lah. Habis cerita. Tak payah dia jawab banyak. Kenapa nak tanya? Kalau dia buat putusan, kita duduk dengar saja, tak sudah kerja, tanya balik. Gitu. Kalau dia kata tak logik akal, dia kira tak logik ni palsu lah. Baik, itu kaedah kita terima. Nak tanyanya, akal engkau tu, akal salim kau tidak sampai boleh buat putusan logik tak logik, sampai umat muslimin boleh terima. Duk mana? Tanya. Mampus situ. Tengok dia dalam Facebook dia kata kitab-kitab manaqib ulama ni tak boleh percaya sangat. Tak boleh percaya sangat. Tanya balik dia, kau tu boleh percaya ke? Kau yang duk bawa cerita kata ulama tak boleh percaya tu, kau tu setara mana? Kau tu boleh percaya ke? Tanya balik dia pula. Dia sendiri pun tahu duk mana. Dia duk kata ulama tak boleh percaya lah, apalah. Itulah penyakit orang sekarang ni. Baca. Qala Abu Isa. قال أبو عيسى وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري حديث عمرو بن عامر الأنصاري baca. والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. مستحب bukan wujub, wajib. وقد روي في حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من توضأ على كفر كتب الله له به 10 حسنات. قال وروى هذا الحديث الأفريقي عن أبي غطيف. Jadi ada riwayat sesiapa wudu atas tuhur ala tuhrin ay ma'a kaunihi tahiran.
dia tu tahir, ada wudu, dia wudu pula, bermakna wudu alal wudu. Allah tulis 10 hasanah kebaikan bagi dia. Rawa hadzal hadits al-Ifriqi. Ifriqi riwayat hadis ni daripada Abi Ghutaif an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. حدثنا بذلك البجة حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الأفريقي وهو إسناد ضعيف. أفريقي ni rawi ضعيف, jadi sanad hadis tu kira ضعيف. قال علي بن المديني, علي بن مديني شيخ البخاري, قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث, diceritakan disebut di sisi Hisham bin Urwah hadis ni. Faqala, Hisham kata, hadha isnadun masyriqiyun, ini adalah sanad masyriqi. Maksudnya hadha isnadun masyriqiyun ay ruwatu hadzal hadisi ahlul masyriqi. Hadha isnadun masyriqiyun, apa maksud? Ay ruwatu hadzal hadisi ahlul masyriq. Ahlul masyriq itu siapa pula? Wahum ahlul kufati wal basarah. Hadha isnadun masyriqiyun ay ruwatu hadzal hadisi ahlul masyriqi wahum ahlul kufati wal basarah. Kalau isnad maghribi ni masyriqi, ditanya pula adakah isnad maghribi? Masyriqi, maghribi ada. Isnad maghribi maksudnya ruwatu hadzal hadis ahlul maghrib. Ahlul maghrib ni wahum ahlul Hijaz. Hadha isnadun maghribiyun, contoh. Kalau begitu maksudnya ruwatu hadzal hadisi ahlul maghribi wahum ahlul Hijaz. Baca. Qala علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا إسناد مشرقي. قال سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن وابن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال selama mana tidak batal wudu, selama tu kami semayang beberapa banyak semayang, sama ada semayang fardu, sunan, semayang sunat dengan satu wudu tu. Qala Abu Isa, qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahihun wa hadithu Humaid an Anas hadithun jayyidun gharibun hasan. Jadi Humaid an Anas ni hadis mana? Hadisul bab. Hadisul bab tadi hasan gharib. Hadis datang dengan sanad Muhammad bin Bashar ni hadis hasan lagi sahih. Jadi seperti biasalah Imam Tirmizi, sanad darajat rendah tu dia masukkan sebagai hadis bab, kemudian dia mai pula sanad lebih kuat, tujuannya untuk menyokong ataupun menampung kekurangan dalam sanad hadis bab tu. Dengan itu sanad hadis bab tu naik darajat. Kalau dhaif naik darajat hasan li ghairihi. Kalau hasan li ghairihi naik mana? Kalau hasan li zatihi
sahih li ghairihi, begitulah dia naik darajat. Jangan bagi turun. Hasan jadi dhaif, dhaif jadi palsu. Itu apa nama kaedah moden. Sekarang guna kaedah tu. Jadi kita berhenti sekarang ni dulu. Minggu ni mudah. Senang apa banyak tolak hadis-hadis. Jadi tinggal sikit untuk kita amal dan hafal. Mana bahasa takhlil asabi. Asabi. Kaki tu. Ha. Dalam murni kata. Tak apa guna jari mana-mana. Kita dalam satu muntaj dia kata gunakan dari kiri, start dekat kanan, lepas tu pergi kat ni. Patah akhir sini. Supaya kita ada itulah. Lepas tu dalam Sama dengan Imam Ibnul Humam lah tu. Muhammad Fiqh Syafi'i sila tu. Sila. Ya. Muhammad Zahili. Ya. Jadi banyak cara lah. Ikut mana nak. Jangan salahkan siapa-siapa. InsyaAllah kita sambung. Jadi saya akan WhatsApp lah. Itu yang ambil WhatsApp tadi. Nanti WhatsApp bernama bentuk ni. Ijazah. Ni lelaki. Untuk perempuan ni kena print out situlah. Print out warna macam ni lah. Tapi kalau print out di sini tak akan jadi macam ni lah. Ni dia timbul. Kalau kita pegang tu rasa. Kalau nak ani juga boleh untuk muslimat tu. Fa innal akha tu situ kena potong tulis fa innal ukhta. Boleh nak macam tu ke? Ataupun kalau kita print satu lagi memang dalam cetak tu fa innal ukhta selalu dah. Nak macam mana? Ya? Tak apa belaka. Bincanglah lepas. Rasanya gini pun tak apa. Gimana? Rasanya kalau gini pun tak apa. Kalau gini pun tak apa. Tapi kata tak apa belaka. Setuju semua. Kalau begitu bagi macam ni lah sama, cuma tukar satu tempat ya. Fa innal akha fillah tu tukar fa innal ukhta, begitulah. Tak apa, itu boleh tulis sendirilah. InsyaAllah. Yang ni satu lagi macam kita janji dah itu kan baca Syama'il akhir tu. Yang Syama'il tu tidak ada fa'inal akha fa'inal ukhta, tak ada. Itu mudah ya. InsyaAllah. Boleh.